Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Pelantikan guru kontrak akan dilaksana dalam masa terdekat. Ia antara usaha untuk atasi kekurangan guru. Selain itu, KPM akan terus bekerjasama dengan IPTA dan IPTS untuk mengekang masalah sama. Khamis lepas, 9,552 graduan pendidikan ditawarkan jawatan tetap guru grade DG41. Keperluan menaikkan kadar beasiswa untuk pelajar tajaan MARA diteliti. Ia mengambil kira cabaran ekonomi selain peningkatan kos sara hidup. Pengerusi MARA menyatakan penelitian menyeluruh akan dibuat merangkumi semua aspek. Ini termasuk kemampuan kewangan negara. Pelaksanaan subsidi bersasar bagi petrol dan diesel dijangka dilaksana selepas Mac tahun depan. 3 mekanisme pelaksanaannya akan dikemuka untuk pertimbangan jemaah menteri bulan ini. Ia termasuk pemberian ikut kelayakan pendapatan belanja bersih kepada individu melalui pendekatan perlindungan sosial. Kedua, pemberian ikut kelayakan boleh belanja bersih isi rumah guna pendekatan hybrid iaitu perlindungan sosial dan bantuan sosial. Seterusnya, ikut kelayakan pendapatan boleh belanja bersih isi rumah dan individu guna kaedah kad subsidi. Tempoh percubaan pelaksanaan pembayaran tol aliran pantas pelbagai lorong MLFF akan bermula tahun depan. Ia mengguna pakai sistem pengecaman nombor pendaftaran automatik dan sistem pengecaman frekuensi radio. Menerusi MLFF, pengguna tidak perlu lagi memberhenti atau perlahankan kenderaan bagi membayar tol. Selain memudahkan pengguna, ia juga dapat tingkatkan kelancaran perjalanan di lebuhraya, terutama di plaza tol. 31 lokasi panas berisiko berlaku tanah runtuh dikenal pasti Jabatan Mineral dan Geosains JMG. Antaranya Paya Terhubung Pulau Pinang, Gunung Jerai Kedah, Bukit Antarabangsa Kuala Lumpur dan Cameron Highlands Pahang. Layari laman sesawang JMG untuk senarai penuh lokasi. Orang ramai diminta peka keadaan sekeliling dan segera lapor kepada pihak berkuasa termasuk JMG jika mengesan sebarang insiden berkaitan. JMG telah tubuhkan satu pasukan kerja tindakan bencana geologi di setiap negeri. Persiapan untuk pastikan kelancaran peperiksaan SPM pada musim banjir telah dilaksana. Ia termasuk mewartakan 5,063 sekolah sebagai pusat pemindahan sementara PPS. Sesi pengajaran dan pembelajaran serta peperiksaan termasuk SPM akan berjalan seperti biasa di PPS berkenaan. Ini kerana hanya sebahagian ruang diguna untuk tempatkan penduduk terjejas banjir. Peperiksaan amali SPM akan bermula 5 Disember ini, manakala ujian bertulis 30 Januari tahun depan. KPWKM juga sudah laksana persediaan awal hadapi monsun timur laut. Ini meliputi penyediaan pusat pemindahan sementara serta bantuan diperlukan termasuk makanan. SOP khusus bagi tujuan berkenaan juga telah disiapkan. Seterusnya, kementerian akan bekerjasama dengan NADMA dan KPM untuk atur bantuan yang diperlukan ketika bencana berlaku. Penduduk di kawasan berisiko banjir diminta ambil langkah pencegahan sewajarnya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid juga mahu mereka sentiasa patuh arahan pihak berkuasa. Ini bagi mengelak dan kurangkan impak bencana terhadap nyawa serta harta benda. Penduduk di kawasan yang mudah dilanda banjir juga diminta sentiasa merujuk maklumat terkini banjir itu menerusi sumber rasmi agensi berkaitan. 2 jurujual emas disamun ketika berada dalam kenderaan berhampiran sebuah kedai emas di Kuala Kangsar. Nilai kerugian termasuk barang kemas yang disamun mencecah 1.4 juta ringgit. Ketua Polis Kuala Kangsar mendedahkan mangsa disamun beberapa suspek lelaki bertopeng dan bersenjata. Cermin kereta mangsa dipecah untuk menyamun barang kemas berkenaan. Di Mahkamah Session Georgetown, pemuda berusia 19 tahun mengaku bersalah rompak seorang pelancong asing bulan lalu. Dia diperintah ke sekolah Henry Gani selama 3 tahun hingga berusia 21 tahun. Di Mahkamah Session berasingan tertuduh mengaku tidak bersalah atas 2 lagi dakwaan merompak pelancong Filipina dan seorang wanita tempatan. Kedua-dua kes disebut semula 4 Disember depan.
3 lelaki dan 2 wanita ditahan disyaki mencuri kabel milik Telekom Malaysia diangkat bernilai RM8,500 di Sungai Rambai, Melaka. Ketua Polis Melaka berkata ujian saringan air kencing mendapati seorang daripada mereka positif dadah jenis metafetamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Kesiksaan kerana mencuri dan Seksyen 427 Kanun sama kerana khianat. Cubaan seorang lelaki warga India menyeludup 3 ekor tenggiling di KLIA 2 pada 28 Oktober lalu gagal. Haiwan tersebut ditemukan dalam bagasi suspek sejurus ditahan untuk pemeriksaan oleh anggota keselamatan lapangan terbang. Kes diserahkan kepada Jabatan Kastam dan suspek direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 135-1-A dan Seksyen 139 Akta Kastam 1967. Di Mahkamah Session Johor Bahru, seorang pengurus syarikat IT mengaku tidak bersalah atas 6 tuduhan kemuka dokumen palsu kepada perkeso berjumlah hampir RM200,000 2 tahun lalu. Tertuduh didakwa mengemukakan borang pengesahan pekerja palsu bagi program insentif pengambilan pekerja, sedangkan senarai pekerja dikemukakan bukan pekerja di syarikatnya. Tertuduh dibenar diikat jamin RM15,000 dan kes disebut semula 6 Disember depan. Seorang lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Kangsar atas pertuduhan memiliki parang tanpa sebarang maksud yang sah 30 Oktober lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 6-1 Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958. Kes disebut semula 6 Disember depan. Tertuduh ditahan minggu lalu atas kesalahan menumbuk dan menendang anak kandungnya berusia 12 tahun sehingga mengalami kecederaan tisu dalam kejadian di Kampung Perah. Sempena difabali Jabatan Penjara benarkan keluarga penghuni penjara adakan lawatan. Ia babitkan semua penjara, Pusat Pemulihan Akhlak, Pusat Pemulihan Khas dan Sekolah Henry Gani. Perjumpaan bersemuka dibenar selama 2 hari mulai 14 November. Perjumpaan secara dalam talian pula 3 hari mulai 16 November. Buat tempahan lawatan menerusi laman sesawang Jabatan Penjara selain panggilan, email atau surat ke institusi berkenaan. 8 barangan termasuk bawang merah besar import dan kacang dal Australia disenarai di bawah skim harga maksimum musim perayaan Deepavali 2023 berkuat kuasa 7 hari mulai Khamis ini. Barangan lain ialah bawang merah kecil India, tidak termasuk ros, cili merah, daging biri-biri bertulang import dan tomato. Turut disenarai kelapa biji dan kelapa parut. Semakan harga boleh dibuat menerusi laman sesawang tertera. Bekalan ikan dijamin mencukupi untuk keperluan negara sepanjang musim tengkujuh bermula bulan ini hingga Mac tahun depan. Jaminan dibuat pengerusi LKIM hasil persiapan awal dilakukan agensi itu. Beliau turut mengingatkan pemborong dan peniaga tidak menaikkan harga jualan ikan sepanjang tempoh itu. Dan ini usaha tingkatkan keterjaminan makanan dan kurangkan kebergantungan import makanan. KPKM beri perhatian terhadap 8 jenis komoditi makanan utama negara. Ini termasuk beras, sayur, buah-buahan, daging dan telur ayam atau itik. Juga daging lembu, susu segar dan ikan makanan. Turut diberi fokus usaha mempertingkatkan produktiviti padi menerusi program Smart Sawah berskala besar. Pengendali rangkaian 5G kedua atau NTTB akan jalankan proses sama ikut tata kelola mereka dalam melantik vendor bagi penyedia perkakasan rangkaian berkenaan. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital, kerajaan kekal dengan pendirian bahawa pemilihan vendor bagi tujuan itu adalah keputusan komersial penyedia perkhidmatan. Langkah sama diguna ketika Digital Nasional melaksana tender terbuka yang akhirnya dimenangi Ericsson. Sumbangan ekonomi digital negara kepada KDNK diunjur melonjak kepada 25.5% menjelang 2025 berbanding 23.2% ketika ini. Perdana Menteri berkata transformasi digital menjadi strategi utama bagi memastikan Malaysia muncul negara berjaya. Malah Belanjawan 2024 juga direka untuk memacu pertumbuhan inovasi digital dan teknologi generasi akan datang, sekaligus meletakkan Malaysia teguh pada landasan ekonomi yang dipacu inovasi.
Usaha bawa masuk peneraju utama industri kecerdasan buatan AI giat dilaksana. Menurut Menteri Ekonomi, langkah itu selari hasrat jadikan Malaysia hub AI di rantau ini. Ia akan dijalankan menerusi pelaksanaan strategi baharu dan penambahbaikan ekosistem AI yang bakal dimasukkan dalam Pelan Tindakan Kuala Lumpur 20. Pelancarannya dijadual pada Februari tahun depan. Dalam pada itu, langkah awal bagi menyelaras rangka tindakan ekonomi digital Malaysia telah dilaksana. Fokusnya bagi mencapai misi jadikan industri pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi sebagai enjin baharu pertumbuhan ekonomi negara. Peranan agensi kerajaan dan GLC turut diselaras untuk elak pertindihan fungsi sekaligus mudahkan urusan dengan syarikat pemula. Malaysia sasar bawa masuk lebih banyak pelaburan di peringkat awal dan akhir rantaian nilai semikonduktor. Perkara mengenainya jadi fokus dalam Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 yang mengambil kira impak positifnya dalam memacu pertumbuhan industri berkenaan dan ekonomi negara. Microchip misalnya mampu jana nilai jauh lebih besar dengan pelbagai kesan pengganda yang kukuh. Labuan FSA komited mempromosi pembangunan mampan. Pelaksanaannya melalui Pelan Strategik Alam Sekitar, Sosial dan Tadbir Urus Korporat ESG. Ini babitkan penyediaan ekosistem mesra ESG untuk pengumpulan dana termasuk melalui Pusat Aset Digital Islam. Seterusnya, tingkatkan kesedaran dan penghargaan ESG dengan membangun taksonomi atau pengelasan kemampanan yang melalui kerjasama pemegang kepentingan utama. Ini pula mengenai program pembangunan usahawan automotif MARA Petronas PAM. Menerusinya, 12.65 juta ringgit disedia MARA bagi membiayai 21 usahawan yang buka 29 pusat servis PAM. Ia sediakan lebih 200 peluang kerja kepada penduduk setempat. PAM yang dilaksana sejak 2021 membabitkan kerjasama Petronas Lubricants Marketing Malaysia yang Berhad. Setakat ini, usahawannya telah capai nilai jualan lebih 35 juta ringgit. Bursa Malaysia menyaksikan kehadiran semula pelabur asing sebagai pembeli bersih equity minggu lalu. Menurut MIDF Amanah Investment Berhad, ia membabitkan nilai belian bersih 163.7 juta ringgit. Tiga sektor utama jadi tumpuan dana asing termasuk utiliti, pembinaan selain sektor hartanah. Israel kejam dan terus mengganas. Terbaru, lebih 100 serangan udara ke atas bandar Gaza dalam tempoh kurang sejam pada Ahad terus membunuh penduduk Palestin. Serangan ganas itu menyasarkan kompleks perubatan Al-Shifa, kawasan kediaman, jalan raya dan pelabuhan bandar. Penggemuban itu turut memusnahkan sebuah blok kediaman di kamp pelarian Al-Shati. Serangan ganas rejim Zionis sejak 7 Oktober lalu telah membunuh hampir 10,000 penduduk Palestin di semenanjung Gaza. Lebih 73% korban terdiri daripada kanak-kanak, wanita dan warga emas. Angka cedera juga meningkat kepada lebih 24,000 di Gaza dan 2,200 di tebing barat. Dalam pada itu, semua ketua agensi utama PBB menggesa gencatan senjata kemanusiaan serta-merta dilaksana di Gaza. Menerusi kenyataan, ketua 18 agensi termasuk UNICEF, WFP dan WHO mendesak ia dilaksana segera. Baik saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.